Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah 7 kali dalam masa 70 tahun UMNO berperang. UMNO berpecah di antara tim A dan tim B. Dan tiap-tiap kali selama 70 tahun ini, peperangan ni tidak boleh diselesai melalui cara pendamaian. Ianya selesai hanya dengan satu tim membunuh tim satu lagi. Ramai orang tidak sedar yang peperangan pertama bagi UMNO bermula hanya 5 tahun selepas UMNO ditubuhkan, iaitu pada tahun 51. Pada tahun 69, pada tahun 80, pada tahun 87, pada tahun 98, pada tahun 2006, pada tahun 2015, di mana peperangan UMNO yang ketujuh tu menyebabkan UMNO kalah pilihan raya. Dan sekarang ini, untuk kali ke-8, UMNO sekali lagi berperang di antara tim A dan tim B. Dan dalam semua peperangan selama 70 tahun itu, tidak satu pun boleh diselesaikan melalui pendamaian ataupun genjatan senjata. Ia hanya boleh diselesaikan dengan satu tim mengundur, keluar dari UMNO atau ditendang keluar dari UMNO. Dan kalau tidak boleh ditendang keluar dari UMNO, UMNO ditutup dan UMNO baru dibuka dengan tidak membenarkan satu tim menyertai UMNO baru, UMNO yang baru ditubuhkan, macam yang berlaku pada tahun 88. So there is no peace. Tak boleh nak buat peace treaty. Dia kena fight to the death. Lawan sampai mati. Sampai satu tim ditendang keluar ataupun dimatikan ataupun ditekan untuk letak jawatan. Ini sejarah. Sudah 7 kali berlaku sedemikian. Kali ke-8 juga akan tamat sama. Jadi sekarang ni, masalah peperangan UMNO yang dikatakan sekarang ni bukan saja tim A dan tim B, tapi ada tim C juga. Dan ada orang kata, kalau kita nak ambil misalan geng Hishamuddin, maknanya tim D pun ada. Tapi tak apalah. Kita ambil sekarang ni, peperangan yang terbaru ialah Putrajaya lawan Putra World Trade Center. Not team A, team B anymore. Sebab di dalam satu tim tu ada tim campuran. Dalam tim Ismail Sabri misalan, ada beberapa grup. Dalam tim Ahmad Zaid Hamidi juga ada beberapa grup. Dan tidak semestinya grup ni berpakat. Hanya mereka ni united by a common enemy. Bermaknanya, oleh kerana kedua-dua grup tu musuh sama, maka mereka bergabung untuk menjatuhkan common enemy, musuh yang sama. Tetapi tidak semesti apabila musuh itu jatuh, maka UMNO akan damai. Tidak. Macam kes di Afghanistan misalan. Dia banyak puak tu di Afghanistan. Tapi mereka ada satu musuh, iaitu Rusia. Jadi mereka bersatu, mereka berpakat hanya untuk menumbangkan Rusia. Apabila Rusia dah tumbang, mereka sambung peperangan, continue to fight each other. Jadi lebih kecoh selepas Rusia jatuh banding dengan semasa Rusia duduk di dalam Afghanistan. So it will not bring peace, it will continue war. Dan banyak ini berlaku di negara Arab misalan. Mereka berperang dengan kuasa besar. Bila kuasa besar sudah undur, mereka berperang sama-sama sendiri pula sampai hari ini. So UMNO's problem ni tidak ada ubat. UMNO's problem cannot be solved. Hanya satu cara menyelesaikan masalah UMNO ialah satu grup, satu tim perlu matikan tim satu lagi. Bermaknanya
Putrajaya perlu matikan Putra World Trade Center ataupun sebaliknya. Siapa yang akan matikan siapa, kita tak tahu lagi. Oleh kerana Putrajaya kontrol kerajaan, Putra World Trade Center kontrol parti. Jadi satu kontrol kerajaan, satu kontrol parti. Dan sekira pilihan raya diadakan, katalah dalam sebulan dua lagi ataupun habis-habis lewat katalah bulan September atau Oktober misalan, tak selesai juga. Sebab isu siapa jadi calon bagi pilihan raya akan timbul. Dan orang yang kontrol keputusan untuk siapa yang akan ditandingkan, siapa yang akan menjadi calon, mereka akan letak geng mereka. Jadi geng satu lagi itu akan sabotage. Kalau Zaid Hamidi misalnya letak semua orang dia sebagai calon dan dia cuba melemahkan Ismail Sabri Yaakob dengan tidak meletakkan calon yang taat atau loyal kepada Ismail Sabri, maka akan berlaku sabotage dia dalam pilihan raya. Dan ini tiap-tiap pilihan raya berlaku. Cuma serius atau tak serius. Dan kali ini akan jadi serius. Sebab orang Perdana Menteri tidak akan terima keputusan bahawasanya calon pilihan raya ialah orang Presiden Parti. Kalau orang Presiden Parti sahaja dicalonkan di dalam pilihan raya, maka orang Presiden pun akan boikot dan akan mengusaha untuk sabotage. Dan sebaliknya, kalau sekira Ismail Sabri letak orang dia sebagai calon pilihan raya, orang Zaid Hamidi akan sabotage. Akan menentukannya mereka akan kalah. Dan tiap-tiap pilihan raya kita ada, dalam PAS pun sama, dalam PKR pun sama, DAP pun sama. Jadi ini budaya politik Malaysia dan akan berlaku tak kisahlah parti mana sekalipun, parti kerajaan ke, parti pembangkang ke, mereka akan usaha untuk sabotage calon yang dari the other side. Dan akan menjadi lebih serius lagi oleh kerana kita sekarang ni akan melihat Pakatan Harapan juga berpecah, UMNO juga berpecah, dan kita ada PAS, kita ada Bersatu, kita ada Berjuang, kita ada macam-macam lagi parti yang akan main peranan usaha untuk nak mengalahkan lawan mereka di dalam pilihan raya. So the question is, who is going to decide? Putrajaya ke Putra World Trade Center? Kalau Putrajaya decide, Putra World Trade Center akan cuba mengalahkan calon-calon belah sana, dan sama juga sekiranya Zaid Hamidi atau Putra World Trade Center yang decide, maka Putrajaya tidak akan duduk diam. Mereka pun akan berusaha untuk membuktikan yang tindakan Putra World Trade Center ataupun tindakan keputusan Presiden Parti salah, wrong decision. And tamat pilihan raya, tak kisahlah Barisan menang ke, Pakatan menang ke, selepas pilihan raya, perkara ini akan berterusan. Cuma sekiranya UMNO ditutup, UMNO baru dibuka, dan di dalam UMNO baru atau UMNO lebih baru, musuh-musuh mereka tidak dibenar menyertai. Macam masa tahun 88. Jadi Tengku Razali terpaksa membuka parti baru, Semangat 46, kerana dia dan orang dia tak dibenar join UMNO baru. So itu satu cara, matikan UMNO, tutup UMNO, buka parti baru. Dan ini juga yang telah dibuat oleh DAP dan PKR. Apabila mereka tak boleh kalahkan Hadi di dalam pertandingan parti, calon-calon anti Hadi semua kalah, maka mereka keluar dari parti, buka parti baru, Parti Amanah. Sebab kalau mereka masih duduk dalam PAS, mereka tidak akan ke mana. Jadi sebabnya Amanah dibuka ialah kerana mereka gagal kalahkan Hadi. Kegagalan mereka mengalahkan Hadi membuat mereka terpaksa buka parti baru. Sebab sama macam kes UMNO baru, Semangat 46, dan ini ialah PAS,
dan parti amanah, iaitu parti orang-orang yang kalah pertandingan parti PAS. So, sejarah membuktikan ini dan banyak kali telah berlaku. Kes UMNO ni ialah kes ke-8. PAS pun dah 3-4 kali dah menjalani perkara yang sama. Tim A lawan tim B kalah, keluar buka parti baru. Dah 3-4 kali dah benda ni berlaku. Bukan amanah, sebelum amanah ni pun dah berlaku, di mana geng kecewa keluar dari PAS dan buka parti baru kerana gagal menjatuhkan pemimpin parti. UMNO pun sama, DAP pun tak beza, PKR pun tak beza. Bersatu pun sama, Bersatu pun kita tengok ada Bersatu ni yang sebenar splinter UMNO, tapi splinter Bersatu pun ada juga lagi parti baru yang buka oleh kerana mereka tak boleh terima keputusan pucuk pimpinan parti. So it's very common. Banyak parti menghadapi masalah sama. Masalah yang tidak ada ubat kecuali grup ni matikan grup itu ataupun grup yang kecewa keluar. Jadi sekarang ni UMNO dalam bentuk sekarang tak boleh nak damai. It cannot see peace. One group must leave UMNO. Satu grup kena keluar UMNO, buka parti baru, atau satu grup perlu ditendang keluar dari UMNO supaya grup tu menjadi lemah. Dan sudah bermula. Tajuddin Abdul Rahman misalnya satu daripadanya yang ditendang keluar dan mungkin mengikut cerita keahlian dia akan dipecat supaya dia tidak lagi boleh bersuara. Kalau bersuara pun bukan sebagai ahli atau pemimpin UMNO tetapi sebagai bekas ahli UMNO. So this is the reality. UMNO's problem cannot be solved. Tidak ada ubat. Putrajaya lawan Putra World Trade Center akan berterusan. Pilihan raya tidak akan selesaikan masalah ini. In fact, pilihan raya bahaya sekarang bagi UMNO. Selagi UMNO dalam keadaan sekarang, jangan ceritalah ekonomi negara lah, rakyat tak puas hati kerana cost of living lah. Itu satu. Itu melibatkan isu rakyat atau isu pengundi, sentimen pengundi dalam pilihan raya akan datang. Yang penting ni, sekira Putrajaya lawan Putra World Trade Center berterusan, dia akan ada kesan kepada pilihan raya. Dan kita jangan lupa, satu dari sebab UMNO tumbang dan Perdana Menteri jatuh pada tahun 2018, pilihan raya yang lepas, ialah juga kerana perpecahan dalam UMNO. Mahathir, Muhyiddin, Shafie Afdal dan beberapa orang lagi telah dipancung. Ialah Mahathir letak jawatan selepas anak dia dipancung. Jadi apabila berlaku perpecahan sedemikian, UMNO jatuh. Dan masa yang lepas, walaupun UMNO tak jatuh, tetapi perolehan undi UMNO merosot, turun banyak tahun 99 sebagai contoh, di mana UMNO hampir kalah dan Dr. Mahathir terpaksa letak jawatan tahun 2003 sebelum pilihan raya tahun 2004. Sebab kalau Mahathir tak letak jawatan, UMNO jatuh. Macam kes Mei 2018. Jadi Mahathir cerdik, dia lepas jawatan, serah kepada Tun Abdullah Badawi, dan UMNO selamat. Dan dia, of course, selepas tu dia cuba come back to power. And tapi Najib tidak mahu letak jawatan walaupun ditekan kuat oleh Mahathir. Maka Mahathir berusaha untuk kalahkan UMNO dan UMNO kalah. So this coming election sama, UMNO ada dua musuh dalam dan musuh luar. Dan sekira musuh dalam dan musuh luar, kedua-dua berpakat untuk mengalahkan UMNO dalam pilihan raya, UMNO sekali lagi akan kalah dalam pilihan raya. So it's a difficult decision Ismail Sabri has to make. Either matikan Zaid Hamidi dan geng Putra World Trade Center,
ataupun geng Putra World Trade Center akan matikan geng Putrajaya, iaitu Perdana Menteri dan orang-orang yang dikeliling Perdana Menteri ataupun yang loyal kepada Perdana Menteri. So UMNO's problem can only be solved with the death of one of the two groups. Yang mana akan mati? Putrajaya mati atau Putra World Trade Center mati. Ini keputusan yang Ismail Sabri perlu buat, dan sekiranya Ismail Sabri tak cegas dan tidak tegas, bermaknanya nasib Najib pada tahun 2018 akan juga menimpa Ismail Sabri. If Ismail Sabri does not dare fight to the death, Ismail Sabri will die. Najib juga tak rela fight to the death, maka Najib akhirnya yang mati. Either you kill or you be killed. This is a decision Ismail Sabri has to make. Dan sekiranya keputusan pilihan raya 2018 ni tidak cukup untuk membuktikan atau meyakinkan Ismail Sabri that you must kill or be killed, maka Ismail Sabri juga akan jadi sama dengan apa yang berlaku pada Najib 4 tahun lebih dulu. Assalamualaikum, salam sejahtera.